dan bijak menyesuaikan dengan suasana kita di Malaysia. Okey, saya bagi contoh tuan-tuan dan puan-puan. Pada malam ini, sebab masa pun singkat, ada lebih kurang dalam setengah jam lebih sikit saja, saya cadang apa yang saya nak buat pada petang malam ini adalah berkongsi tajuk topik-topik yang kita nak bincangkan. Contoh, kalau ada buku rujukan, kalau kita tengok muka surat yang agak depan, dia ada kandungan, betul tak? Bab-bab, topik-topik. Okey, malam ni kita bincang muka surat itu. Muka surat kandungan saja, InsyaAllah. Yang pertama sekali, saya nak bagi background dulu. Okey, tajuk yang kita nak bincang, bayangkan ada buku, tajuknya ialah dakwah dalam masyarakat majmuk, tetapi konteks Malaysia. Kalau ada buku, bayangkan tajuk buku tu macam tu. Kita nak dakwah dalam masyarakat majmuk. Dan bila kita kata dakwah dalam masyarakat majmuk, dia terkandung kedua-duanya sekali. Dakwah sesama Islam dan juga dakwah kepada yang bukan beragama Islam. Dua-dua jalan seiring selari, sebab Nabi Muhammad SAW dalam tempoh kenabian baginda, kerasulan baginda selama 23 tahun, tidak lain tidak bukan apa yang Nabi lakukan adalah berdakwah kepada bukan Islam sambil berdakwah sesama Islam. Tetapi fokus utama kita akan fokus kepada dakwah kepada bukan Islam. Sebab kalau insya-Allah kita mempelajari dan menguasai skill serta teknik berdakwah kepada bukan Islam, skill dan teknik itu boleh kita guna pakai bila berdakwah sesama Islam. Tetapi kalau kita belajar bagaimana nak berdakwah kepada sesama Islam, belum tentu lagi. Skill dan teknik itu boleh diguna pakai bila berdakwah kepada yang bukan beragama Islam. Tajuk kedua, kepentingan berdakwah. Kenapa kita nak berdakwah ni? Why? Kenapa kita nak berdakwah? Soalan. Saya jawab soalan dengan soalan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, puas hati atau tidak dengan kedudukan orang Islam hari ini? Are you satisfied? Are you happy with the condition of the Muslims today? Adakah anda berpuas hati tahap orang Islam hari ini? Tak. Saya pun tidak. Kalau kita tak berpuas hati, artinya apa? Kita mahu ada perubahan. We want changes. Tetapi kalau nak ada perubahan, kita sendiri kena berubah. Kalau kita sendiri tidak berubah apa-apa, jangan harapkan keputusannya berbeza. Itu poin yang pertama. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, setuju atau tidak, secara umumnya orang-orang Islam hari ini agak tertindas. Saya cerita bukan dekat Malaysia, saya cerita umum satu dunia. Orang Islam hari ini agak tertindas, agak terpinggir, diinjak-injak, dipijak-pijak dan sebagainya. Setuju? Setuju ya? Okey. Kalau kita lihat, kita start balik daripada zero, daripada basic. Nabi Muhammad SAW pada umur 40 tahun menjadi seorang Nabi, menjadi seorang Rasul. Pada hari Nabi dilantik menjadi Nabi, menjadi Rasul, Nabi Muhammad pada waktu itu berada di kalangan orang-orang Arab Quraisy musyrikin. Dan orang Arab ini sebelum datangnya Islam kepada mereka juga dikenali sebagai Arab Jahiliyah. Nabi Muhammad seorang-seorang saja.
kemudian istrinya Khadijah memeluk agama Islam, kemudian beberapa orang sahabat memeluk agama Islam, kemudian disebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi, kemudian disebarkan secara terbuka. Berlaku pelbagai ancaman. Orang-orang Islam pada waktu itu ditindas, diinjak-injak, dipijak-pijak, yes or no. Sampai berlaku ancaman kepada nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berlaku hijrah ke Yathrib atau lebih dikenali sebagai Madinah. Dan dalam 10 tahun di Madinah, Islam tersebar ke 4 penjuru dunia. Seluruh jazirah Arab menjadi Islam. Islam tersebar ke negara China, Islam tersebar ke negara India, tersebar ke Afrika, tersebar ke Eropah, tersebar ke Amerika, ke Australia, ke tanah Melayu. Betul? Tapi bermulanya bila? Masa orang Islam di pijak-pijak, injak-injak. Jadi dengan perkataan ada formula. Kalau kita kembali kepada basic, kembali kepada asas, insya-Allah kita boleh melihat formula tadi. Kita melihat lagi bagaimana umat Islam ni boleh memimpin dunia. Sebab bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, telah meninggal dunia, 4 Khalifah Rasyidin meneruskan pemerintahan dunia Islam. Kemudian kita ada khilafah Islam dan sebagainya. Islam telah memerintah dunia selama 800 tahun, selama 1000 tahun. Tetapi kebelakangan ini kita lihat umat Islam semakin jatuh. Bukan agama Islam ya. Agama Islam sempurna. Agama Islam tak ada masalah. Yang bermasalah kita orang Islam. Kenapa kita orang Islam semakin mundur? Kita kena tahu dulu kenapa, baru kita boleh cari jalan penyelesaian. Pada pandangan saya, kenapa orang Islam semakin lama semakin jauh, semakin mundur? Sebab kita orang Islam semakin hari semakin jauh daripada Islam. Kita semakin jauh dari Al-Quran, kita semakin jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita lebih banyak mengejar untuk mengaji Quran, tetapi kurang mengkaji Al-Quran. Itu pun tak ramai yang mengaji. Tapi bila mengaji pun sekadar mengaji tanpa mengkaji. Mengaji Quran tanpa memahami apa isi kandungan Al-Quran. Padahal Al-Quran ini kalau kita lihat dalam surah Baqarah, surah nombor 2 ayat nombor 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai bimbingan, sebagai panduan untuk seluruh manusia. Al-Quran panduan, Al-Quran bimbingan. Dalam ayat yang sama juga disebut Al-Quran ini sebagai furqan. Furqan bermaksud yang membezakan antara hak dan batil. Kalau kita sebagai orang Islam hari ini tidak memahami Al-Quran, bagaimanakah Al-Quran itu nak menjadi panduan kepada kita, nak jadi bimbingan kepada kita? Kita semakin hari semakin jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ada sebagian sunnah kita pegang, kita simpan. Tetapi sunnah Nabi yang paling besar apa dia? Apa dia sunnah Nabi yang paling besar? Selama 23 tahun menjadi Nabi, tidak Nabi tinggalkan. Pada saya tidak lain tidak bukan berdakwah. Berdakwah kepada bukan Islam, sambil berdakwah sesama Islam. Tetapi sunnah ini kita tinggalkan. Kita semakin jauh, semakin kurang, semakin menjadi asing untuk berdakwah sesama Islam dengan berdakwah kepada yang bukan beragama Islam menjadi sesuatu yang janggal. Nabi Muhammad seorang-seorang isteri dia memeluk agama Islam, sahabat memeluk agama Islam, cara sembunyi-sembunyi kemudian terbuka, berhijrah, dan Islam kemudian memerintah dunia. Semua ini boleh berlaku
Kerana Nabi SAW berdakwah kepada bukan Islam dan berdakwah sesama Islam. Para sahabat berdakwah kepada bukan Islam, berdakwah sesama Islam. Selepas sahabat meninggal dunia, para tabi'in berdakwah. Dari generasi tabi'in tak ada, tabi'un tabi'in, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah 800 tahun, 1000 tahun secara umumnya Islam memerintah dunia. Tetapi bila orang Islam sendiri dah kurang berdakwah, maka berlakulah kejatuhan umat Islam itu sendiri. Islam tersebar ke penjuru dunia. Kenapa? Sebab berdakwah. Dan itu basic pada saya. Seterusnya tajuk yang berikutnya, kita fokus dakwah tunas Muslim. Bagaimana nak menyampaikan Islam kepada bukan beragama Islam? Nak menerangkan Islam tu macam mana? Nak menerangkan Islam kepada non-Muslim tidak sama caranya bila kita menerangkan Islam kepada sesama Islam. Kalau sesama Islam, kita dah beriman Al-Quran daripada Allah SWT, kita dah beriman Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, kita beriman, kita dengar, kita taat. Itu sesama Islam. Tetapi dengan orang yang bukan beragama Islam, yang pertama, dia tak terima Al-Quran dari Allah. Dia tak terima. Bagi dia, the Quran is not the word of God. Dan bila the Quran is not the word of God, meaning the Quran is not binding upon him or her, kalau dia bukan beragama Islam. Yang keduanya, orang yang bukan beragama Islam, dia tidak terima kepada sunnah Nabi SAW. Dan orang yang tidak beragama Islam dan Muslim, dia biasanya tak memahami istilah-istilah dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita bercerita tentang Islam kepada sesama Islam, pendekatan berbeza berbanding dengan cerita Islam kepada yang bukan beragama Islam. Kandungan sama, kandungan tak berubah, sebab Islam satu je. Kandungan dia sama, tetapi approach, the method, bagaimana kita nak menyampaikan. Saya bagi satu contoh supaya kita lebih faham. Katakan dalam satu program dengan non-Muslim, non-Muslim bertanya kepada kita, ceritakan kepada saya tentang prayer, tentang solat. Lepas tu penceramah Islam pun bercerita, solat dalam agama Islam adalah satu fardu yang mesti dilakukan 5 kali, siang dan malam. Solat ini mestilah dengan dalam keadaan berwuduk. Tetapi kalau tidak dapati air, maka bolehlah bertayamum. Solat ini kita mulakan dengan takbiratul ihram. Kemudian dalam solat ini kita ada qiyam, kita ada rukuk, kita ada sujud. Dalam solat ini, dalam setiap rakaat kita akan baca Fatihah. Dan 2 rakaat pertama selepas Fatihah kita akan baca mana-mana bahagian Al-Quran. Tapi lazimnya adalah daripada juzul amma. Kemudian dalam solat ini, bila kita duduk, okey, kita duduk dalam keadaan iftirash. Tetapi dalam duduk yang terakhir kita duduk tabarruk. Dan kemudian dalam rakaat yang terakhir, duduk yang terakhir, kita akan baca at-tahiyat dan tasyahud, dan kita sudahi dengan salam. Itulah dia solat dalam agama Islam. Jawapan daripada penceramah Islam tadi, betul atau salah? Jawapannya betul. Jawapannya betul. Tetapi yang bukan beragama Islam, agak-agak apa yang dipaham? Air, tadi dia sebut air, dia tahu air. Pengalaman saya dalam berdakwah dalam 20 tahun lebih, inilah yang selalu saya lihat. Bila penceramah Islam bercakap dengan audiens yang ada non-Muslim, tapi audiens tak berapa faham mesej yang nak disampaikan. Jadi pendekatan kita perlu berbeza. Pendekatan, bukan kandungan. Nak cerita tentang rukun iman macam mana, nak cerita rukun Islam macam mana, biar dia rasa agama Islam ni agama yang masih relevan hari ini. Biar dia merasai agama Islam ni adalah penyelesaian kepada masalah. Sebentar tadi, baru tadi,
antara pukul 3 hingga 5 saya ada sesi kaunseling yang dianjurkan oleh JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor. Dalam sesi kaunseling ini ada seorang mu'alaf yang memeluk agama Islam, masuk Islam, tak berkahwin, alhamdulillah. Dari pasangan orang Melayu Islam, tapi pasangannya pun tak berapa faham Islam, jadi tak dapat membimbing. Tetapi yang memeluk agama Islam ini cerdik, banyak soalan, maka dia suka tanya soalan, tak dapat jawapan. Tapi di kalangan masyarakat macam keluarga Islam tadi, bila dapat soalan demi soalan, bagi mereka, dia ni nak murtad ke? Dia tak percaya Islam lagi ke? Maka kes dibawa kepada JAIS, dan JAIS pun mintalah pertolongan untuk menyampaikan kaunseling. Tapi dalam kaunseling saya dapati dia orang yang biasa, cuma dia cerdik, banyak berfikir. Bila banyak berfikir, banyak soalan, tetapi dia tak dapat jawapan. So bila tak dapat jawapan, dia mahu letak. Dia jadi macam tak yakin dengan agama Islam. Masalah bukan masalah pada dia, masalah kepada kita orang Islam. Tak pandai nak menjawab soalan. Maaf ya, boleh ke saya cakap terus terang? Tak apa ke? Sebab masyarakat kita nak cakap sesuatu kena berlapik. Kadang-kadang kita terlalu banyak berlapik, mesej tak sampai. Kadang-kadang orang tak faham bagian mesej yang dia faham tu bagian lapik, sebab lapik tebal gila. So malam ni maaf cakap, kita cakap terus terang. Bagaimana kita nak menerangkan? Macam petang tadi, kali kedua, setiap kali 2 jam. Hari ini nampak ada peningkatan, alhamdulillah. Selepas ni ada lagi sini. Tapi bagi saya, kita tukar ancaman menjadi peluang. Change the threat into opportunity. Sekarang ni, walaupun dia ada banyak soalan, dah mula macam mempersoalkan Islam dan sebagainya. Contoh, bila kita dapat memberikan jawapan satu persatu kepada dia, sehingga dia rasa yakin, dia rasa tenang dalam agama Islam, apa kebaikannya? InsyaAllah kita latih dia jadi pendakwah. Bila dia jadi pendakwah, lain kali dia akan berdakwah dengan orang lain. Dan kerana dia sendiri pernah melaluinya, maka dia tahulah selok-belok macam mana nak menjawab soalan-soalan daripada orang lain. So whenever there is a threat, take it and change it as an opportunity. Kita twistkan benda tu jadi positif. Boleh faham ya? Okey, itu tadi menerangkan Islam. Itu satu topik yang besar. Okey, saya cut dulu. Sekarang dah dakwah dengan non-Muslim. So sekarang ni bila berdakwah dengan non-Muslim, saya kena laju sikit. Bila saya nak dakwah dengan non-Muslim, siapa dekat depan? Orang Kristian, lain caranya berbanding dengan orang Hindu. Orang Hindu, lain caranya dengan orang Cina. Orang Cina, lain caranya berbanding dengan agama Sikh. Kalau dia agama Sikh, lain caranya dengan agnostik ataupun ateis. Kalau ateis ataupun agnostik, dia biasanya tak ada agama. Kalau agnostik, mungkin percaya Tuhan, mungkin tak percaya. Tapi kalau ateis, dia memang percaya Tuhan tak wujud. Kalau saya berjumpa dengan Kristian pun ada juga macam-macam jenis. Kalau dia Katolik, lain cara sikit. Kalau dia Protestan, kita tengok Protestan yang macam mana. Adakah dia daripada Methodist? Adakah dia daripada Anglican? Adakah dia daripada Seventh-day Adventist? Adakah dia daripada Assembly of God? Adakah dia daripada Sidang Injil Borneo? Kalau di Sabah Sarawak, biasanya di Sarawak ramai SIB. Adakah dia daripada Evangelical Church? Ataupun daripada Orthodox? Orthodox pun ada Syrian Orthodox, Orthodox pun ada Russian Orthodox. Ini sebagai contoh. Sebab di kalangan orang Kristian pun ada kelainan. Kita ambil contoh Kristian. Sekarang saya nak berdakwah dengan Kristian. Kalau saya gunakan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dengan Sunnah, dakwah pada orang Kristian, diterima ke tak terima? Dia tak terima. Jadi saya tetap gunakan Al-Quran dan Sunnah, saya tetap guna. Tetapi di samping menggunakan Al-Quran dan Sunnah,
saya juga gunakan Holy Bible. Lepas tu saya akan cari persamaan. Saya tak fokus pada perbezaan. Peringkat awal, cari persamaan. Kenapa persamaan? Surah Ali Imran, surah nombor 3, ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah." Yang bermaksud, katakanlah kepada ahli kitab, merujuk pada Yahudi dengan Nasrani, marilah kepada kami kalimat-kalimat yang bersamaan antara kami dan kamu, bukan perbezaan. Dan persamaan apa yang saya nak fokus bila cakap dengan Kristian? Alla na'budu illallah. Tidak ada yang layak disembah melainkan Allah. Dan dalam kitab Bible kita cari ayat-ayat yang ada persamaan, yang menyeru kepada menyembah Allah. Jangan sekutu suatu apa pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa tak mengizinkan setengah tengok jam. Kalau tidak saya berikan contoh-contoh. Saya beri satu contoh. Apakah perintah yang paling utama dalam agama Kristian? Jawapannya dalam Gospel of Mark bab nombor 12 ayat 28 dan 29. Seorang lelaki bertanya dengan Jesus Christ dalam Bible, what is the most important of the commandment? Lalu Jesus menjawab balik, Syama Israelu Adonai Ilahainu Adonai Ihad. Itu dalam bahasa Hebrew, Ibrani, lebih tepat lagi Aramaik. Maksudnya, Hear O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Dengarlah orang Israel, Tuhan kamu, Tuhan kita, Tuhan adalah satu. Ayat yang sama dalam Old Testament, Book of Deuteronomy chapter 6 verse number 4. Syama Israel Adonai Ilahainu Adonai Ihad, oleh Moses, Nabi Musa. Moses pun cakap benda sama. Dengarlah orang Israel, Tuhan kamu, Tuhan kita, Tuhan adalah satu. Jesus sebut Adonai Ihad, Moses sebut Adonai Ihad. Dalam Quran sebut Huwallahu Ahad. Suratul Ikhlas, surah 112 ayat nombor 1. Ihad, Ihad, Ahad. Apa maksud Ahad dalam bahasa Arab? Esa, tunggal, bukan satu. Kalau satu dalam bahasa Arab, wahid. Tak salah kata Allah wahidun, Allah satu, tak salah. Tapi bila sebut Ahad, dia bukan satu. Sebab selepas satu ialah dua. Satu, dua, tiga. Tapi bila sebut Ahad, dia satu, tak ada dua. Ini baru saya bagi satu contoh, ada banyak lagi. Kalau saya berdepan dengan orang Hindu, di samping menggunakan Al-Quran dan Sunnah, kita rujuk kitab-kitab Hindu. Kitab Hindu ni ada banyak. Yang paling mulia, yang paling sahih bagi orang Hindu itu adalah kitab Veda. Dan kitab Veda ni ada 4 jenis: Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda, Atharva Veda. Kemudian ada kitab Upanishad, Purana, Samamata, Ramayana, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Tirukural, banyak kitab-kitab dia. So kalau jumpa dengan orang Hindu, saya bagi satu contoh. Dia ambil petikan daripada kitab Upanishad, Chandogya Upanishad, kantong nombor 6, sloka nombor 2, mantra nombor 1 berbunyi Ekam Evadvitiyam. Artinya Tuhan itu satu, tidak ada nombor 2. Itu maksud ayat tadi. Serupa dari segi makna dengan Qul Huwallahu Ahad. Ada banyak lagi ayat-ayat lain. Kalau kita jumpa dengan orang Cina di Malaysia, kalau isi orang agama apa, dia kata Buddha, lazimnya. Tapi dalam realiti orang Cina di Malaysia, mereka campur antara Buddhism, campur Taoism, campur Confucianism. So kita kena tahu apa ajaran Buddhism, siapa tu Siddhartha Gautama Buddha, apa tu Four Noble Truth, Dukkha, Nirodha, Samudaya, Magga, apa tu Eightfold Path, right view, right thought, right speech, right conduct, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. Berbandingan dengan agama Islam macam mana? Apa tu nirwana? Kalau dia beramal dengan Taoism, siapakah Lao Tse pengasasnya? Apa yang diajar dalam kitabnya Tao Te Ching? Kalau dia berpegang dengan Confucianism, siapa Confucius? Apa ajaran filial piety dan sebagainya dalam Confucianism? Lepas tu kita banding dengan agama Islam. Siapakah Tuhan-Tuhan yang orang Cina sembah? Contoh, Omega Four, ataupun Amitabha, Kuan Yin, Kuan Ko, Tuan Pek Ko, Tuti Ko, Datuk Ko, Chai Sen, Tien Kuan.
Dan kemudian kita kaitkan dengan tauhid, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan orang Hindu. Siapa yang dewa-dewa orang Hindu sembah? Apa tu Trimurti, siapa tu Brahma, siapa Vishnu, siapa Shiva, siapa Parvati, siapa Lakshmi, siapa Saraswati, siapa tu Kaliyama, apa cerita tentang Krishna, apa cerita tentang Ramayana dengan Hanuman dan sebagainya. Kita kaitkan. Kalau kita berdakwah dengan etis, dengan agnostik, dia tak ada agama. Dia ada tak kitab suci? Ada. Walaupun dia etis, walaupun dia agnostik, dia ada kitab suci. Kebiasaan etis dengan agnostik, kitab suci dia adalah sains dan logik. Maka kita bandingkan dengan sains, kita bandingkan dengan logik. Bagaimana evolution theory membuktikan Tuhan wujud? You nak pegang pada evolution, you kena percaya Tuhan wujud. You tak percaya Tuhan wujud, evolution susah you nak explain. Kita terbandingkan benda tu. Apa tu general theory of relativity by Einstein? Indirect proof God exists. Special theory of relativity, a study of photons, electromagnetic radiation. Direct proof God exists. Intelligent design. Ataupun kita bincang tentang Al-Quran dan science model. Al-Quran bukan buku sains ya. Al-Quran panduan, wahyu dari Allah SWT. Tapi dalam Al-Quran ada beratus-ratus ayat yang berkait dengan penemuan sains moden. Contoh, Big Bang disebut dalam surah Al-Anbiya, surah nombor 21 ayat nombor 30. Matahari dan bulan beredar pada orbitnya, surah Yasin, surah 36 ayat 40. Matahari berputar pada aksinya, surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 33. Bumi kita adalah bulan diberikan gambaran dalam surah Az-Zumar, surah nombor 39 ayat nombor 5, surah Luqman, surah 21 ayat nombor 9, surah Naziat, surah 79 ayat nombor 30. Gunung Ganang menstabilkan bumi kita, surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 31. Gunung Ganang disebut sebagai pasar di atas muka bumi dalam surah Naba, surah 78 ayat 6 dan 7. Jadi kita tak yang sama, surah Kiamat, surah 75 ayat 3 dan 4. Kulit kita dari rasa sakit, surah Nisa, surah nombor 4 ayat nombor 54. Dua lautan yang bertemu tetapi tidak boleh bercampur, surah Ar-Rahman, surah 55 ayat 19 dan 20. Embryologi, janin dalam kejadian perut ibu ya, janin. Embryologi disebut dalam surah Mukminun, surah 3 ayat nombor 14. Satu kita boleh gambar. Dan kita bertanya dengan dia etis tadi, tanya dengan dia agnostik tadi, macam mana Quran boleh sebut semua ni 1400 tahun dulu? Zaman tu belum ada lagi peralatan canggun. Tahu canggun? Canggih dan anggun. Mikroskop tak ada, teleskop tak ada, komputer tak ada, satelit tak ada, tapi dalam Quran boleh sebut. Mungkin ke Nabi Muhammad SAW yang mengarang Al-Quran? Tak mungkin. Kalau kumpulkan semua manusia 1400 tahun dulu, kumpulkan mereka, boleh tak mereka mengarang Al-Quran? Tak mungkin. Kalau Al-Quran bukan daripada manusia, dari siapa? Dia difikir. Bukan itu saja. Dalam surah Nisa, surah nombor 4 ayat nombor 82, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tidakkah mereka memikirkan sekiranya Al-Quran bukan dari Allah, nescaya kamu akan dapat ada banyak perselisihan di dalamnya. Bukan saja Al-Quran bercerita benda-benda yang kita tak tahu dulu, tapi dalam Al-Quran satu kesilapan pun tak ada. Contoh ya tuan-tuan, contoh. Kalau ada buku sains 100 tahun yang lepas, buku sains, boleh tak buku sains itu kita jadikan sebagai rujukan, sebagai buku teks hari ini? Tak boleh, outdated. Tapi Quran 1400 tahun, hari ini tak ada satu ayat pun kita kata outdated. Ayat-ayat inilah yang meyakinkan saya masuk Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Surah Al-Ikhlas lah yang membuka hati saya mengenali siapa Tuhan. Yang saya cerita ni tuan-tuan dan puan-puan dari pengalaman, bukan teori, pengalaman sendiri. Bagaimana saya boleh yakin dengan agama Islam? Apa yang kita lalui? Ini belum lagi kita cerita topik-topik lain. Macam mana kita nak mengurus mu'alaf. Mu'alaf ni pun ada banyak jenis.
ada yang educated, ada yang tak educated, lain cara. Ada mu'alaf yang miskin, ada mu'alaf yang kaya, lain cara. Kalau mu'alaf miskin, jelah kita bantu dia dengan barang-barang keperluan. Tapi kadang-kadang ada mu'alaf yang masuk Islam, orang kaya raya, jutawan. Kalau dia jutawan, apa yang dia perlukan? Kalau orang mu'alaf yang masuk Islam yang miskin, kita bagi dia satu kampik beras, contoh. Kalau dia jutawan, kita bagi dia 10 kampik beras. Macam tu ke? Tak ada. Kalau jutawan memeluk agama Islam, apa yang dia perlukan? Kadang-kadang dia perlukan orang yang boleh mendampingi dia. Kalau dia educated, dia banyak soalan. Kalau dia bukan educated, dia nak benda simple. Kalau mu'alaf tu Cina, lain cara dia. Kalau mu'alaf tu orang asli, lain cara dia. Kalau mu'alaf tu adalah Hindu India, masuk Islam, lain cara dia. Kalau mu'alaf tu Umar Saleh daripada Eropah memeluk agama Islam, lain cara nak handle. Itu baru mu'alaf. Bagaimana dengan kes-kes murtad? Kes murtad pun banyak. Kalau kita nak cerita pasal kes-kes murtad, pertama sekali kita kena bincang adalah faktor-faktor yang mendorong seseorang itu murtad. Apakah punca dia murtad? Perkara kedua kita kena bincang ialah apa psikologi orang murtad. Orang yang murtad pun ada banyak jenis. Baru nak murtad tapi belum murtad lagi. Ataupun sudah murtad tapi baru je murtad. Baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan murtad. Ataupun dah 20 tahun murtad. Lain cara. Yang murtad tu mu'alaf, masuk Islam, keluar balik agama lama. Lain cara. Yang murtad tu orang Melayu, mak bapak Islam, anak murtad. Ramai. Cuma cara rasmi kita tak jumpa. So kalau dia orang Melayu yang murtad, lahir Islam, mak bapak Islam, dia nak murtad, macam mana kita nak approach? Apa psikologi dia? Itu baru cerita tentang murtad sikit-sikit je. Kalau kita ni buat kaunseling, dia ni dah buat permohonan di Mahkamah Tinggi Syariah, dia nak keluar daripada Islam, dan kita dilantik sebagai panel penasihat akidah oleh Jabatan Mufti. So dalam kaunseling, dalam kepala dia, dia nak keluar saja. Dia jumpa kita bukan sebab dia nak jumpa, dia cukup syarat. Sebab ikut arahan, dia kena datang untuk sesi kaunseling 10 kali, 12 kali. Dalam kepala dia, ni mesti dia nak condemn agama lain. Dia mesti cakap Islam betul-betul. Dia mesti nak kata Islam dia masuk syurga, agama lain semua masuk neraka. Dia mesti nak ni. Apalah, dia nak cakap apa pun cakap, aku buat bodoh je. Nanti aku tengok macam tu, ada habis 1 jam, sudah cukup masa, dia cukup syarat je. So macam mana kita nak turn the thing? Itu baru kes murtad dan menangani gejala murtad. Belum lagi kita bincang tentang falsafah sekular materialistik. Belum lagi kita bincang tentang liberal sesat atau pelampau liberal. Kita belum bincang tentang pluralisme agama. Kita belum lagi bincang secularism. Kita belum bincang tentang isu-isu LGBT dan sebagainya. Belum kita bincang isu-isu tentang hak kemanusiaan, hak wanita. Kononnya Islam menindas wanita, kononnya Islam menafikan hak kemanusiaan. Ini baru yang kita bincang ni tajuk-tajuk buku ya. Kita belum masuk bab lagi. Tuan-tuan dan puan-puan berminat ke dengan buku macam ni? Tetapi ini kita akan keluar daripada zon selesa. Kita keluar dari zon selesa. Kita kena berhadapan dengan cabaran. Banyak kerja kita nak buat, tuan-tuan dan puan-puan. Banyak. Kadang-kadang rasa letih pun ada. Tapi bila kita buat kerja, satu kepuasan. Saya pernah lebih kurang 15 tahun lepas, saya nak putus asa, nak give up, nak berhenti bekerja dakwah. Sebab kecewa dengan manusia. Kecewa. Manusia yang sepatutnya membantu, menyokong
Itulah kadang-kadang manusia yang tak membantu pun, menyusahkan lagi ada. Lepas tu fikir balik, buat kerja dakwah ni kerana manusia ke kerana Allah? Saya pun jawab balik, buat kerana Allah. Tapi Allah ada tak kecewakan kita? Tak ada. Tak ada. Allah baik, Allah okey, perfect semua. Kalau kita buat kerja dakwah kerana manusia, dah lama saya give up, dah lama saya berhenti. Tapi bila kita buat kerana Allah SWT, di situlah kita dapat kekuatan. Tapi dalam tu pun takut. Takut niat tergelincir. Takut keikhlasan terhakis. Sebab nak jaga ikhlas bukan perkara mudah. Nak jaga niat kita supaya sentiasa atas jalan yang lurus bukan perkara mudah. Saya sendiri sedang bergelut, sedang berjuang. Kadang-kadang takut kita sendiri jadi lalai, kita sendiri jadi leka, kita sendiri jadi macam apa ni, complacent. Kita takut. Dalam keadaan PKP, COVID-19 pun, subhanallah, 95% program-program yang kami buat tak boleh buat lagi dah. Ceramah tak ada, kuliah tak ada, tazkirah tak ada, training tak ada, turun padang street dakwah tak ada, pergi ke gereja, pergi ke kuil, pergi ke tokong, semua tu tak ada. Nak counseling face to face, semua tak ada, semua tak ada. 95% tak boleh buat. Tetapi akhirnya alhamdulillah Allah buka jalan. Kita tukar pendekatan, tukar. Jadi lebih sibuk daripada sebelum PKP. Dalam keadaan COVID-19, dalam keadaan PKP, lagi sibuk. Sebab kita tukar jadi online, kita tukar unity ticket, kebajikan. Kebajikan bukan untuk orang Islam saja, kebajikan untuk non-Muslim sekali. Sampaikan dakwah secara tidak langsung. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya diberikan masa sampai azan Isyak saja. Tinggal lagi, seminit je. Okey, so setakat ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau berminat, bagi contoh imam, kita minat, kita teruskan. Kalau tak minat pun tak apa. Tapi topik ini memang berbeza daripada lain-lain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TQBN.